Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita sambung balik mengenai zikir. Zikir secara kuat yang telah dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Maka sesetengahnya pula berkata sunat jahat, yakni sunat zikir secara kuat pada sesetengah bacaan, dan pada sesetengah yang lain sunat dirahsiakan, yakni diperlahankan. Ini mengikut satu pandangan ulama. Kerana orang yang membaca secara rahsia kadang-kadang jemu, lalu ia lebih gemar dan lebih jinak dengan jahat. Maknanya setengah ulama mengatakan bahawa hendaklah zikir itu diperbagaikan. Boleh kita zikir secara kuat, kemudian kita zikir perlahan pula. Ataupun bila kita zikir dengan secara perlahan hingga jemu rasa. Jatuh mengantuk mata kerana slow ataupun perlahan, kemudian dikuatkan lagi supaya hati kita jinak suka berzikir. Begitu juga dengan orang lakukannya secara jahat. Orang yang berzikir secara kuat kadang-kadang penat dia. Kuat-kuat ni dah penat berapa, kepala hingguk habis. Kepala hingguk habis, tubuh badan ni penat letih. Maka dia kata lalu dia beristirahat dengan membaca secara siap, lepas tu zikir pula secara perlahan. Jadi yang sebenarnya disuruh berzikir, sama ada nak zikir kuat ke nak zikir perlahan, itu terpulang. Jadi yang diperintahkan kita supaya berzikir, sebenarnya yang dikehendaki supaya hati kita hidup ingat Allah. Jadi nak dapat ingat Allah tu zikir dengan lidah dulu. Sebenarnya orang yang sudah ingat Allah dia tak berzikir dengan lidah. Bahkan kita lihat dia sudah tidak berzikir. Lihat dari segi zahir sudah tidak berzikir, seolah-olah tak ada apa dah dia saja tidak berzikir pun. Itu sudah ingat, hatinya ingat Allah. Jadi kita disuruh ingat Allah. Bahkan ayat-ayat Quran pun yang disebut zikrillah itu, hendaklah kamu ingat Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan arti kata ingat kepada Allah, hati tenang. Kita hati kalau kita ingat pada Allah, apa saja musibah yang menimpa pada kita, kalau kita ingat pada Allah, hati kita tenang. Kita akan gundah gulana, kita tak akan rusing, kita tidak akan susah hati apabila kita ingat kepada Allah. Kita tenang. Yang kedua, hati sudah ingat Allah, takkanlah nak buat maksiat. Orang yang sudah ingat Allah dia tak akan buat maksiat. Jadi kalau kita tengok hari ini, apa yang berlaku hari ini, penzinaan banyak hari ini. Penzinaan juga banyak. Selain daripada penzinaan, maksiat berleluasa, pendedahan aurat dan sebagainya. Berlaku perkara macam tu kerana hati mereka kosong dengan Allah. Hati mereka sudah tidak takut kepada Allah. Mereka itu takut kepada Allah, maka mereka akan meninggalkan maksiat. Mereka akan meninggalkan perzinahan, mereka akan tinggalkan berjudi, minum arak dan sebagainya, sebab hati sudah ingat kepada Allah. Jadi bila kita berzikir, dengan sendirinya terhindar maksiat. Dengan berzikir, dengan sendirinya terhindar mungkar. Jadi lalu ulama tasawuf mengatakan mungkar ini mesti kena tegah. Maka tegah mungkar ini ada tegah secara zahir, ada tegah secara batin. Cegah secara batin ini mencegah mungkar secara batin. Bila kita bersuruh orang berzikir, dengan dia berzikir, dia akan dapat kesan zikir tadi akan menyebabkan dia meninggalkan maksiat. Tidakkah meninggalkan maksiat itu bermakna meninggalkan perkara mungkar? Tidakkah dengan berzikir itu mereka meninggalkan perkara mungkar? Bermakna zikir juga mencegah perkara mungkar. Jadi jangan orang anggap, setengah orang anggap berzikir-zikir bila mungkar nak cegahnya. Sebenarnya berzikir itu telah mencegah perkara-perkara mungkar. Maka disebut di sini, dia kata bolehlah kamu secara perlahan ke secara kuat ke, ikut suka kamu. Yang paling penting diperintahkan kepada kamu berzikir, diperintahkan kepada kita berzikir. Demikian juga kami katakan terhadap zikir, iaitu menurut penjelasan ini kerana ia dapat menghimpunkan di antara hadis-hadis tersebut. Jadi ada hadis yang mengatakan zikir kuat, zikir slow, maka dihimpunkan kedua-duanya mengikut keadaan.
ikut keadaan. Ada orang zikir kuat, ditanya kenapa zikir kuat? Hati keras sangat, jadi kena katok kuat-kuat sangat. Jadi macam batu dia keras, jadi katok kuat-kuat, zikir kuat-kuat, pecah hati. Pecah hati. Maknanya hati menjadi lembut. Dan dikata kenapa zikir perlahan pula? Boleh zikir tak perlahan ini lebih membawa kepada khusyuk. Katanya, maka mengikut keadaan seseorang tadi berzikir sama ada kuat ataupun perlahan, dan kedua-duanya ada hadis yang menyuruh kita berzikir. Lalu dia kata di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun jahri minal qaul." Dan sebutlah nama Tuhanmu. Allah Ta'ala perintah, sebutlah nama Tuhanmu, wadhkur rabbaka, sebutlah nama Tuhan kamu dalam hati kamu, fi nafsika, dalam diri kamu, yakni di dalam hati kamu, dengan merendahkan diri dan merasa takut, dan dengan tidak mengeraskan hati, mengeraskan suara. Maka di sini disuruh kita yang pertama sebut nama Allah. Sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kita sentiasa ingat kepada Allah dalam hatimu dengan merendahkan diri, dan dalam keadaan kita rendah diri. Rendah diri dan rasa takut. Jadi rendah diri sini boleh dikatakan dengan berzikir secara perlahan, supaya hasil rasa takut. Sebab itulah orang yang berzikir ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Di antara kesan untuk menyebabkan kita ini rasa takut kepada Allah adalah berzikir. Sebab itu kata guru saya yang kita sebut dalam hadis, ihsan itu didapati dengan zikir. Yang Nabi sebut dalam satu hadis, iman, Islam, ihsan. Dalam yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat Allah, membersihkan hati dan mengajar hukum. 3 perkara. Itu iman, Islam, ihsan. Lalu ihsan ini dengan arti kata melakukan ibadat dengan khusyuk. Itu ihsan. Melakukan ibadat dengan khusyuk, dengan merasa takut kepada Allah. Sehingga kan rasa takut dan Allah duduk di hadapan Allah. Begitu ibadat yang dikehendaki. Itu dipanggil ihsan. Maka ihsan ini didapati dengan berzikir. Ihsan ini didapati dengan ingat Allah betul-betul. Maka ingat Allah Ta'ala dengan betul-betul tu dengan cara macam mana? Dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rendahkan diri kepada Allah, dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, yakni dengan tidak berzikir kuat-kuat. Ini dalam ayat kuat. Mana di sini disuruh kita jangan berzikir kuat, dan dalam ayat lain pula disuruh zikir perlahan. Maka mengikut keadaan, Allah berzikir kuat ini boleh mengganggu orang lain beribadat, memang dilarang. Memang dilarang. Tetapi kalaulah menggalakkan orang ataupun mengajak orang dapat mendengar kalimah-kalimah Allah, itu tidak dilarang sama sekali. Lalu saya itu siapa? Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Katakanlah jawapan kepada ayat ini ada 3 sudut. Ayat ini yang disuruh sebut nama Allah, rendahkan diri dalam hati kamu, dan rendahkan diri, yakni zikir perlahan, dan biar rasa takut, dan jangan berzikir kuat-kuat mengeraskan suara. Maka dalam ayat ini ada 3 sudut. Yang pertama, ayat ini ada ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi ayat di kota Mekah ini kita kena faham. Nabi berdakwah di kota Mekah ada 2 marhalah. Mahalah yang pertama dia panggil mahalah dakwah secara tersembunyi, dakwah secara sir, dakwah secara tersembunyi. Jadi dakwah secara tersembunyi sebab Nabi melihat bahawa keadaan Nabi ini tidak kuat lagi. Keadaan Nabi tidak kuat, dengan pengaruh Nabi ini tidak banyak lagi, dan Nabi masih lagi baru lagi, boleh jadi baru setahun lebih baru setahun lebih, ataupun 2 tahun 3 tahun baru lagi baru nak menyampaikan dakwah masa di Mekah. Lalu peringkat awal sebelum berlakunya Isra Mi'raj, yang diturunkan sembahyang pada peristiwa Isra Mi'raj, sahabat-sahabat Nabi diperintahkan berzikir pada Allah. Sebab tu kita baca sahabat Nabi, dia punya rohani dia kuat, dia punya hati dia kuat, dia iman kuat. Kenapa iman dia begitu kuat? Sedangkan ayat semayang tak ada lagi. Dah kita dengan semayang lagi, zikir kita turun ni, kita lahir atas muka dunia ni, sudah ada ayat zikir, sudah ada ayat sedekah, sudah ada ayat puasa, sudah ada ayat zakat, sudah ada ayat haji, semua sudah ada dah. Kita lahir tu dah cukup lengkap dah, dengan Quran belaka dah ada. Sahabat Nabi masa dia bersama dengan Nabi peringkat awal, Quran tak
lagi masa tu baru turun beransur-ansur. Jadi di antara yang diturunnya ialah mengenai berzikir dulu. Jadi zikir satu jalan menghidupkan tauhid kepada Allah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di kota Mekah dengan dikuatkan tauhid dulu. Hari ini kalau tak kuat tauhid, habis. Kenapa hari ini masyarakat hari ini, apa yang berlaku hari ini? Masyarakat hari ini tauhid tu lemah, tidak kuat tauhid. Lalu ditanamkan tauhid dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Lalulah Nabi pun diperintahkan oleh Allah supaya memberitahu kepada sahabat, wazkur rabbaka, wahai sahabat, sebut nama Tuhan kamu. Apa makna sebut nama Tuhan kamu? Maknanya, wahai sahabatku, berzikir kamu. Peringkat awal Nabi suruh berzikir, peringkat awal tu. Sebab itulah masa berlakunya peristiwa di Mekah, orang-orang Mekah telah berjumpa dengan Abi Talib dan memberitahu kepada Nabi, beritahu kepada Abi Talib supaya Talib beritahu kepada Nabi 3 perkara yang diberi. Kenapa? Harta kekayaan, nak harta tidak ada masalah. Orang Mekah boleh kumpulkan harta, beri pada dia, beri pada Nabi, ambil harta. Nak wanita tidak ada masalah. Orang Mekah boleh cari, kumpul wanita-wanita yang cantik, pilih, dah perlu ambil. Kamu boleh berkahwin. Kalau nak. Yang ketiga, kalau kamu nak merintah, ambil, beri dah pemerintahan. Beri dah nak jadi raja. Kalau kamu nak jadi raja, ambil raja. Tapi buat apa lagi Nabi minta kalau Nabi boleh memerintah tetapi tak boleh mengikut kehendak dia. Tidak boleh mengikut kehendak Allah dan Rasul. Jadi dalam keadaan macam tu Nabi tidak mau terima. Nabi nak berdakwah. Sebab apa? Sebab masyarakat tidak menerima lagi Allah dan Rasul. Masyarakat tidak berzikir lagi. Dah ada dah sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi tak ramai. Berapa orang baru yang berzikir, berapa orang lalu yang beriman pada Allah. Malah Jumaat dah penuh lagi. Ibaratnya kalau tu biarnya tak penuh lagi. Jadi kita kena stop dulu, sabar dulu. Dalam keadaan macam tu akhirnya Nabi pun tak terima dan Nabi mengatakan bahawa dia tetap dengan dakwah, ajak manusia kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi sebab apa? Sebab masyarakat tidak berzikir lagi, tidak menerima lagi Allah dan juga Rasul. Ini perlu dipaham dalam ayat ini. Lalulah Allah Ta'ala perintah, wahai sahabatmu, sahabat kamu, wahai Rasulullah, beritahu pada sahabat, wazkur rabbaka tadarruan, sebutkan nama Tuhan kamu, fi nafsika, dalam hati kamu. Tadarruan, yakni zikir itu biar ingat dalam hati. Zikir itu biar niat dan ingat dalam hati. Lalu kita berzikir ni, la ilaha illallah. Pekat awal ini sebut dalam hati, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Lepas tu naik sikit, la maqsuda illallah, naik lagi, la mawjuda illallah. Maknanya jadi la ma'buda illallah, tiada yang disembah melainkan Allah. Jadi dalam hati itu hidup. Kemudian tadarruan, dalam keadaan jangan zikir kuat-kuat. Jangan zikir kuat-kuat, zikir perlahan. Dan jangan mengeraskan suara, jangan zikir kuat. Kenapa dikatakan macam tu? Kerana ayat ini dikatakan berkaitan dengan penurunan di Mekah. Dan dikata ayat ini adalah ayat Makkiyah, sama dengan surah Al-Isra, wala tajhau bi salatika wala tukhafit biha, janganlah kamu mengeraskan suara kamu dalam solat kamu. Solat ini kita beritahu ada 3 makna perkataan solat. Solat yang pertama maknanya doa. Solat yang kedua maknanya sembahyang. Solat yang ketiga maknanya selawat kepada Nabi. Maka jangan kamu mengeraskan suara kamu dalam solatmu, dan janganlah pula kamu merendahkannya, yakni janganlah kamu terlalu diam dalam hati, dan terlalu perlahan, dan jangan terlalu kuat. Kalau mayang pun jangan kuat sangat, jangan perlahan. Maka demikianlah juga dengan zikir. Ini peringkat awal. Jadi peringkat awal kan kita sudah sedia maklum. Peringkat awal ni kita sudah sedia maklum bahawa bahawa orang-orang Mekah telah memusuhi Nabi, dan mereka itu telah pulau Nabi dan menyesal sahabat-sahabat Nabi. Apabila didapati ada orang yang membaca Quran dengan secara terang-terangan, membaca sembahyang secara terang-terangan, berzikir secara terang-terangan, lalulah sahabat-sahabat Nabi akan diseksa, ditangkap. Oleh itu Nabi turun ayat beritahu sahabat jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Sebab apa? Sini peringkat baru peringkat nak tanam akidah baru. Ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW mengeraskan suara baginda semasa membaca Al-Quran.
Mana sebabnya membaca Al-Quran menyebabkan didengar oleh orang musyrikin, lalu mereka mencela Al-Quran serta Tuhan yang menurunkannya, lalulah mereka cela kepada Allah. Cela Al-Quran dan mencela Allah, kerana Allah Taala menurunkan Al-Quran kerana benci apabila mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran. Dia orang-orang kafir ni, dia memang nak marah siang tu nak marah, malam pergi dengar Quran. Orang gitu kadang-kadang dia akan berlaku macam tu. Siang marah. Malam ada dalam kuliah. Siang marah. Malam ada dalam kuliah. Dia gitu. Jadi nak beritahu, ada di antaranya Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab, siapa seorang kita ingatlah. Dia 3 orang. 3 orang ini, dia ini siang hari dia kempen. Jangan dengar Muhammad baca Quran, maknanya. Jadi dia kempen kepada orang supaya jangan mendengar Muhammad SAW membaca Al-Quran. Allah Taala disebut dalam Al-Quran, maknanya la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Maka berkata orang-orang kafir, jangan kamu mendengar mereka itu sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Quran, jangan dengar, walghaw fihi, dan buat kacau pada mereka, la'allakum taghlibun, moga-moga kamu dapat mengatasi mereka. Jadi apabila saja Nabi membaca Quran dengan kuat, maka akan ada tekanan pada Nabi. Akan ada tekanan pada Nabi, ataupun dengan arti kata orang tidak mahu mendengar, orang-orang Mekah tidak mahu mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad dan sahabat Nabi. Lalu Allah Taala kata, ya Muhammad, jangan baca kuat-kuat, baca perlahan-lahan. Baca perlahan, jangan perlahan sangat, nanti sahabat kamu tidak dapat pula mendapat manfaat. Jangan kuat sangat, nanti didengar pula oleh orang-orang kafir. Jadi kalau mengajar pun, Nabi mengajar bisik-bisik, payah juga nak dengar. Jangan terlalu perlahan sangat, dan jangan terlalu kuat. Nanti kalau kuat sangat, nanti orang kafir dengar pula. Maka dalam keadaan pertengahan. Maka begitulah yang dilarang ketika membaca Quran, kerana suasana tidak mengizinkan. Maka begitulah dilarang berzikir, jangan berzikir kuat sangat. Jadi zikir kuat sangat itu dilarang kerana suasana ketika itu. Menyebabkan kalau berzikir kuat, sahabat Nabi akan diseksa. Sahabat Nabi akan diseksa, sahabat Nabi akan diogur, sahabat Nabi akan ditekan, sahabat Nabi akan dipulau. Jadi akhirnya dilarang berzikir kuat. Jadi hari zaman kita ni tidak lagi semacam dahulu. Maka dia kata di sini, oleh itu Allah memerintahkan supaya tidak mengeraskan suara sebagai menutup pintu-pintu yang menjadi penyebab kepada celaan. Nabi kata jangan, Allah Ta'ala beritahu pada Rasulullah, jangan baca kuat-kuat, nanti orang kafir dengar, dia cela. Dia nak marah ke Nabi, dia akan cela Allah. Dia akan mencela Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak mahu namanya dicela. Maknanya akhirnya dilarang supaya jangan membaca kuat. Sebagaimana juga ditegah memaki berhala-hala dalam firman Allah, maka Nabi pun dilarang jangan memaki berhala-berhala. Lepas tu Nabi tak runtuhkan berhala. Nabi tidak meruntuhkan berhala, tapi Nabi meruntuhkan pegangan akidah mereka. Yang meruntuhkan berhala sahabat-sahabat Nabi masa pembukaan kota Mekah. Masa pembukaan kota Mekah. Tapi masa Nabi berdakwah apa-apa, Nabi tak suruh. Tidak suruh runtuhkan berhala. Nabi hanya mengajak orang yang menyembah berhala itu menyembah Allah. Akhirnya orang yang menyembah berhala itu menyembah Allah, dia sendiri yang diruntuhkan berhala dia sendiri. Tak ada Nabi suruh. Tak ada Nabi suruh, dia runtuhkan berhala. Memaki pahala dia, memaki pahala
menunjukkan akhlak yang baik. Menunjukkan akhlak yang baik. Lalu Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, jangan makilah patung berhala. Mereka itu padang orang kafir lahu. Dia kafir, maka dia memaki ikut hawa nafsu. Dia marah ikut hawa nafsu, ikut tentang tubik mulut saja. Habis dia cela Allah Ta'ala. Jadi tidak mau dia itu mencela Allah, dan dia mencela Allah setelah melihat orang Islam mencela patung berhala. Lalu jangan mencela patung berhala, hanya berdakwah saja, menyeru mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penyebab kepada perkara itu telah pun hilang. Ibnu Katsir sendiri telah mengisyaratkan perkara tersebut di dalam tafsirnya. Maka kalau sebab-sebab demikian tidak ada, maka tidak mengapalah berzikir kuat. Maknanya sahabat Nabi nak berzikir kuat ini tak, nanti kena seksa oleh orang-orang kafir. Jadi bila dengar la ilaha illallah, illallah, Allah, Allah, dengar Allah, orang kafir jadi panas. Jadi orang kafir jadi panas, dia cela Allah. Jadi kalau berlaku sebab macam ni, maka jangan kamu zikir kuat. Tetapi kalau penyebab ini sudah tidak ada, maka bolehlah berzikir kuat. Yang kedua, dia kata sekumpulan daripada golongan mufassirin, yakni ahli tafsir. Di antara mereka ialah Abdul Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, iaitu syekh kepada Imam Malik, guru kepada Imam Malik, dan juga Ibnu Jarir mereka mengatakan bahawa ayat tersebut ialah mengenai orang yang berzikir. Yang disebut ayat, jangan kamu kuatkan suara kamu itu. Kata ulama, guru kepada Imam Malik mengatakan ayat itu merujuk kepada orang berzikir. Ketika orang lain membaca Quran, yang dilarang baca zikir kuat itu kerana orang lain sedang membaca Quran. Mereka diperintahkan tidak mengangkat suara kerana menghormati Quran. Kalau ada orang membaca Quran, maka jangan berzikir kuat-kuat. Jangan berzikir kuat-kuat kerana menghormati Al-Quran. Ia dikuatkan lagi kerana ayat tersebut bersambung dengan firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, yakni apabila Al-Quran itu dibaca, maka dengarlah baik-baik. Maka kita kena dengar baik-baik. Kalau kita duduk dalam kereta, kita pasang kaset mengaji, kalau nak bercakap, kita cadangkan tutup. Kerana kita diarah supaya bila Quran mendengar. Kita pun suka juga pasang. Kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur, anak isteri dah tidur, kita memandu, kita akan pasang kaset mengaji, baik kita dapat mendengar. Tapi kalau kita nak bercakap, bermakna kita tidak mengambil berat apa yang dibaca oleh Quran tadi. Sebaiknya kalau boleh, sebaiknya kita padamkan atau kita matikan Quran tadi dengan syarat. Kalau guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah tu, dia larang. Dia kata kalau nak padamkan, kita nak berhentikan kaset mengaji Quran tu, berhenti dalam keadaan wakaf yang sempurna. Biar cukup satu ayat, kita tutup. Cukup satu ayat. Jangan kita terus tutup, tak tahu ayat tu dah habis, sebutan pun tak penuh lagi. Sebutan yang tidak penuh, jadi kita dah tutup macam. Contohnya Maliki Yaumiddin, Malik tutup. Jadi tidak penuh lagi. Maka jangan macam tu, tutup. Dan kita bolehlah bercakap. Dan apabila saja wa idza quri'al Quran, apabila dibaca, apa makna apabila dibaca? Bermakna apabila didengari Al-Quran. Apabila kita mendengar Al-Quran, apabila didengari Al-Quran, ataupun apabila kita ada orang membaca Al-Quran, maka dengarlah baik-baik. Dan mengatakan bahawa orang yang mendengar Al-Quran pahalanya seperti orang yang membaca. Adapun kelebihan pahala itu bergantung lagi kepada tadabbur. Boleh jadi orang yang membaca lebih faham, tapi orang yang mendengar tidak faham. Maka lebihnya pada orang yang membaca itu atas faham dia. Tapi dari segi baca mendengar, dia akan mendapat pahala. Dan begitu juga orang yang membaca Al-Quran ini, baik orang Arab, baik orang Melayu, semua dapat pahala. Baik faham, baik tak faham. Walaupun tidak faham, baca tidak faham, apa makna pun tidak faham, tapi membaca Quran, maka tetap mendapat pahala. Tetap juga mendapat pahala walaupun tidak faham. Tetapi bagi orang yang membaca Al-Quran lalu dia faham, itulah yang lebih pahalanya. Maknanya sebaik-baiknya dia faham, itu lebih pahala. Maka dia kata di sini,
Jangan ganggu orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Maka dengar baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, dan dengarlah dengan tenang, dengarlah dengan baik Al-Quran yang dibacakan. Maka di sini saya jelaskan, apabila Allah menyuruhkan memperhatikannya, memperhatikannya seolah-olah dikhawatiri akan cenderung kepada kebatilan. Lalu dia mengingatkan hambanya, meskipun lidah diperintahkan diam, tetapi taklif untuk berzikir dengan hati tetap kekal. Maknanya hati berzikir tetap kekal, sebab takut jadi lari, cenderung kepada kebatilan. Akhir kali kita dengar Quran, dengar ilmu, tetapi hati melayang ke lain. Bila hati melayang ke lain, kita ingat ke lain. Akhir kali lain yang didengar, lain yang dipaham. Tapi lalulah dia kata biarkan hidup hati. Kerana ilmu ini cahaya, zikir itu cahaya. Cahaya ini akan mencari cahaya. Ataupun orang-orang yang tidak ada cahaya akan mencari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun kita disuruh berzikir. Kita disuruh berzikir setiap kali, setiap masa. Hatta dalam kuliah ilmu macam ini pun kita disuruh berzikir. Hatta walaupun zahir kita bersembang-sembang dengan sahabat kita, tetapi hati kita disuruh berzikir juga. Hatta walaupun kita ini naik kenderaan pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Melaka, pergi ke Kedah, kita memandu, tetapi dalam keadaan kita berzikir kepada Allah. Maknanya lagi mana ada ruang zikir, berzikir. Ada ruang zikir, zikir. Berzikir tidak ingat, lepas tu lalai pula, lepas tu ingat zikir lagi. Jadi sekurang-kurangnya hati kita dilatih supaya berzikir. Inilah yang dikehendaki oleh agama kita, supaya hati kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia tidak mau kita jadi orang yang lalai kepada Allah. Supaya hati kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapkan berzikir dengan hati tetap kekal, sehinggalah seseorang hamba tidak lalai daripada mengingati Allah, dan sehinggalah hatinya tidak lalai. Tidak lalai kepada Allah. Memang orang yang berzikir tidak akan lalai. Tidak akan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang berzikir tidak akan menjadi ahli maksiat. Dan kalau dia itu tidak berzikir, dia mudah menjadi ahli maksiat. Dan biasanya ahli maksiat itu adalah ahli yang tidak berzikir. Ada orang minum arak sambil berzikir, minum arak sebeh la ilaha illallah ada. Setakat ni kata kiai sakok je zikir la ilaha illallah. Katanya adanya hai sakok tu ada zikir. Oh gitu Tapi hak mendapat hak minum arak, hak judi, hak zina, mana ada berzikir? Mana ada berzikir? Sebab apa? Sebab hati mereka lalai. Itu maksiat. Zikir itu cahaya. Zikir itu memberi cahaya kepada hati. Maka hati yang bercahaya tidak akan cenderung kepada maksiat. Tidak akan cenderung kepada maksiat. Kalau ditanya pada orang, saya ini buat dosa besar sangat, macam mana saya nak hilangkannya? Dan saya memang nak tinggal, tapi tak boleh tinggal. Saya sudah berusaha bersungguh-sungguh dah, tapi tidak boleh lagi. Maka ditalkinkan zikir pada dia. Ikut saya, la ilaha illallah, buat banyak ni, baca-baca ni, zikir. Dan pastikan kamu ini berzikir 100 kali sehari. Lepas tu 200 kali, 300. Istiqamahkan berzikir, istiqamah. Lalu disebut, dalam Ibnu Athaillah pun ada sebut, kekalkan berzikir. Kerana orang yang buat maksiat dikekalkan berzikir, boleh tercabut maksiat dia dengan orang yang buat maksiat tidak berzikir. Lalu diberi amalan zikir, dia pun berzikir. Lalu nak tinggal ikut. Contohnya ada orang tu dia berazam nak tinggalkan tengok cerita Hindustan. Contohnya, ataupun nak tinggalkan tengok TV, lalai banyak, nak tinggal tamu tengok TV. Supaya masa tu. Maka dalam keadaan macam tu disuruh berzikir. Berzikir balik tengok TV. Lama-lama dia berzikir tambah dia tengok TV. Dia jadi akan boleh tercabut semuanya sekali. Tapi tidak bermakna TV itu haram. Nak beritahu sesuatu benda itu harus mengikut atas sehinggalah ada dalil pengharamannya. Tiba-tiba ada perkara mungkar, haram. Patut ada hak molek, halal. Maknanya kalau ada hak molek. Jadi kalau seorang tu nak tinggalkan maksiat, jalan yang paling kuat berzikir. Dan berzikirlah sebenarnya mencegah maksiat. Kenapa sahabat Nabi mereka boleh berjihad? Dan sahabat Nabi yang berzina, dia pergi jumpa Nabi, suruh dia Allah Ta'ala hukum dia. Yang minum arak menyerah diri. Menyerah diri. Sebab apa? Sebab hati sudah bercahaya. Kerana mendapat limpahan nur Nabi. Dengan cara berzikir di antaranya, hati kita akan menjadi hidup kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka dia kata oleh yang demikian, ayat 205 surah Al-A'raf yang mengiringi ayat tadi diakhiri dengan firman Allah, wala takum minal ghafilin. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk daripada golongan orang-orang yang lalai. Jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang lalai. Cukup dah kelalaian kita yang lalu cukup. Kalau ditanya kepada hari ini pada diri kita, kenapa dahulu kita sangat lalai kepada Allah? Lalai kepada Allah dengan ibadat sembahyang kita, dengan sembahyang, ibadat sembahyang wajib, ibadat sembahyang sunat, dengan Quran kita, semuanya kita lemah beribadat. Dan kenapa hati kita cenderung kepada maksiat? Kenapa maksiat itu lebih semangat dibandingkan dengan ibadat? Maka orang yang hati dia kalau nak beribadat tu dia rasa berat saja, dia tak kuat lagi iman dia, dan dia termasuk lagi orang yang lalai kepada Allah. Lalu bila dikaji-kaji, dia antaranya kerana lalai kepada Allah. Maka jawapan kepada orang yang lalai kepada Allah, jawapan dia ingat Allah. Jawapan untuk mendapat ingat Allah, jawapannya zikir kepada Allah. Kalau barulah ingat, kalau tak berzikir tak ingat. Kalau orang tu dia berzikir, kerana zikir ini adalah cahaya yang cahaya yang ibadat yang mencahayakan hati. Ibadat yang mencahayakan hati. Lalu dia tanya, dah ibadat-ibadat lain tidak mencahayakan hati? Ya, ibadat-ibadat lain pun mencahayakan hati juga. Tetapi mesti dengan melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, apa yang disebut oleh ahli sufi, bahawa perintah di dalam ayat tersebut khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna sifatnya, yang Allah Taala tuju. Sebut nama Allah, jangan kuat sangat, jangan perlahan. Jangan kuat sangat, jangan perlahan. Jadi katanya ditujukan kepada Nabi, dan Nabi manusia yang paling sempurna. Tidak ada yang sesempurna Nabi, dan tidak ada yang paling agung, paling mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang orang lain yang hati mereka merupakan tempat was-was serta lintasan jahat. Adapun kita ini, orang lain-lain pada Nabi, kita semua ini, adapun hati kita ni, hati banyak was-was, hati banyak lintasan jahat, seperti buruk sangka, ataupun memandang rendah orang, ataupun macam-macam lah. Macam-macam lintasan-lintasan jahat, termasuk dengan ujub, termasuk dengan takabur, termasuk dengan sum'ah, dan macam-macam yang ada dalam hati kita. Allah Ta'ala bersihkan hati Nabi dengan cara macam mana? Dengan cara dibelah dada Nabi. Dibelah dada Nabi, dibersihkan, dibuang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, dibersihkan dada Nabi, dan dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu dibersihkan hati Nabi. Dah hati kita macam mana nak bersih? Tak ada malaikat belah dada kita setakat ni, tak ada. Kalau ada buat bedah pun, itu operation tu bukan malaikat, itu pakar bedah. Itu pun kerana apa? Kerana penyakit zahir, batuk banyak sangat, sakit TB. Sakit TB, batuk. Sakit TB ni dua, dia jadi lemah. Jadi lemah tubuh. Satu lagi terpaksa, doktor ada terpaksa bedah, gedi bedah. Jadi itu bukan, tidak termasuk tu. Tidak ada penyakit buruk dalam penyakit hati kita melalui pakar bedah. Tak ada. Saya ini doktor, saya ini penyakit saya ujub banyak sungguh. Saya ini takabur. Doktor kata penyakit kamu itu tidak kronik, makan apa ni? Makan 3 kali sehari. 3 kali sehari, sekali makan 5 peti. 15 peti sehari makan. Mari penyakit takabur ni hilang. Makan. Mari pula Allah, saya ini suka fitnah orang. Nanti kita scan dengan X-ray. Penyakit hati kamu kronik, kamu kena bedah. Kena bedah. Kalau begitulah penyakit hati itu kena doktor pakar. Maknanya ramai yang orang kaya pergi bedah. Membuangkan penyakit-penyakit hati. Tapi tidak, penyakit itu tak akan terhilang dengan pembedahan. Bahkan doktor pakar pun penyakit hati lebih banyak daripada penyakit. Penyakit pada pesakit. Jadi cara dia dengan cara macam mana? Lalulah katanya ahli-ahli sufi disuruh berzikir dengan kuat. Orang tanya, kenapa zikir kuat-kuat?
Sebab kita bukan orang baik. Orang baik dapat zikir slow-slow. Maknanya orang yang bila terlalu ada lintasan yang buruk, luas-luas banyak buruk sangka ataupun banyak macam lintasan yang jahat-jahat banyak, jadi nak bersihkan kotoran-kotoran itu disuruh zikir dengan jahat, disuruh zikir yang kuat. Jadi kalau orang marah-marah, apa zikir kuat-kuatnya, orang zikir perlahan sudah dah padang kamu ini, hati kamu sudah elok, hati kita ni tidak elok lagi, maka kita zikir kuat-kuat supaya dibersihkan hati. Kerana ia lebih berkesan dalam menolak perkara tersebut. Di antara hati ni dah penyakit banyak sangat ni, maka cara dia kena zikir kuat-kuat. Macam kotoran dah. Kalau kotoran pada baju tu, kalau main konyuh gitu, kan jadi benda. Maknanya kotoran tu pakai konyuh itu. Kena konyuh kuat-kuat. Barulah cepat hilang. Cepat hilang. Jadi nak beritahu dengan cara macam itu, sebab dilarang itu berzikir kuat-kuat itu, katanya ditujukan pada Nabi. Kerana Nabi hati yang sudah sempurna hatinya, sudah sangat-sangat suci hati Nabi. Adapun kita disuruh zikir kuat. Ini pandangan ahli sufi berdasarkan ayat jangan zikir kuat tadi. Jadi jangan zikir kuat itu ditujukan pada Nabi, kata pandangan ahli sufi. Adapun kita semua ini disuruh berzikir secara disuruh berzikir secara kuat. Maka saya dijelaskan di sini, saya tu bukan saya tu bukan Ustaz Kamal, saya di sini adalah Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jelaskan di sini bahawa perkara tersebut dikuatkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Hadisnya berbunyi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla minkum bil laili falyajhar bi qiraatihi fa innal malaikata tusalli bi salatihi wa tasma'u li qiraatihi wa inna mu'minai jinni allazina yakununa fil hawa'i wa jiranihi ma'ahu fi maskanihi yusalluna bi salatihi wa yastami'una qira'atahu wa innahu yantaridu bi jahrihi bi qira'atihi an darihi wa anid-duri allati haulahu fusakul jinni wa mardatus syayatin. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu sembahyang pada waktu malam, yakni semayang malam, lalu dia menyaringkan bacaannya, dia baca kuat-kuat, maka sesungguhnya malaikat turun bersolat dengan solatnya dan turut mendengar bacaannya. Ini dalil. Ini dalil yang mengatakan bahawa kalau kita sembahyang qiyamul lail, kita boleh baca kuat. Kita sembahyang qiyamul lail ini contohnya sembahyang sembahyang tahajud. Kita bangun sembahyang tahajud. Jadi sembahyang tahajud ini Nabi sembahyang seorang. Kedalam Nabi gerak sambil isteri-isteri dia. Nabi kejut isteri dia suruh sembahyang malam. Jadi dalil menunjukkan bahawa sembahyang malam ini boleh berjemaah. Ada satu hadis riwayat Tirmizi, satu hari Nabi sembahyang malam. Bila Nabi sembahyang pada waktu malam, yakni sembahyang tahajud, lalulah bangkit seorang sahabat, namanya kalau tak silap Ibnu Mas'ud kalau tak silap, ataupun Ibnu Abbas, antara dua. Lupa saya. Jadi dia pun bangkit, dia pun duduk belakang Nabi dan menjadi makmum. Maksudnya Nabi sembahyang malam. Tapi dia duduk, dia tak duduk belah kanan, dia duduk belah kiri. Lalu Nabi pegang tangan dia, Nabi tarik supaya dia ni duduk belah kanan, lalu dia duduk belah kanan. Jadi hari ini menjadi dalil, kalau seorang imam, seorang makmum, maka duduk belah kanan. Duduk belah kanan. Sembahyang tu sembahyang malam, maka boleh sembahyang malam tu secara berjemaah. Dan Imam Syafi'i juga menggalakkan juga, kalau kita nak sembahyang tahajud ini, boleh kita sembahyang malam-malam secara berjemaah. Kemudian ditanya lagi, dah sembahyang malam berjemaah, imam itu baca kuat ke baca perlahan?
Maka kalau kita tengok dalam hadis ini, boleh imam tadi baca kuat. Kerana dikatakan bahawa Rasulullah bersabda, siapa yang di antara kamu sembahyang pada waktu malam seperti sembahyang tahajud dan seumpamanya, dia menyaringkan bacaan, dia baca kuat-kuat, maka sesungguhnya malaikat turun bersembahyang dengan solatnya dan turut mendengar bacaan dia. Maknanya dia bersama dengan malaikat. Ianya diredai oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya jin-jin mukmin yang berada di udara, jin-jin yang duduk di udara, jiran-jiran si pembaca yang ada bersama di tempat kediamannya turut bersolat dengan solatnya dan turut mendengar bacaannya. Jadi nak beritahu apa ni, mungkin jiran tu jiran jin. Dah kira lah. Maknanya bersama mari belaka. Mayang malaikat jin mari sekali, semayang bersama dengan dia dan mendengar bacaannya. Sesungguhnya dengan bacaan yang nyaring itu, dia menghalau jin-jin yang fasik. Jadi jin-jin yang fasik pun tumbang lari. Serta syaitan-syaitan yang ingin datang dari rumahnya, syaitan pun lari. Serta dari tingkat-tingkat rumah yang berada di kelilingnya, lari. Tingkat-tingkat rumah dia lari habis syaitan. Allah litah pukam syaitan dengan jin. Kenapa? Kerana orang baca Quran malam-malam, sembahyang malam baca kuat pula. Maka dibolehkan kita membaca Quran dalam keadaan kuat. Maka demikian juga dibolehkan kita berzikir dalam keadaan kuat. Ada dalil zikir kuat hari ni. Dalil mengenai zikir kuat, maka kita tidak jadi masalah. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab sembahyang malam, dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat tak mana wallah. Tapi dibaca kuat, Sayyidina Umar baca kuat. Lalulah Nabi tegur, "Ya Umar, kenapa kamu baca kuat?" Aku sengaja baca kuat, aku nak ganggu orang supaya jangan tidur bangun malam kau. Biar dia dengar dia nak tidur, mesti bangun kali ada. Jadi dia panasan, dia bangun mayang. Jadi Sayyidina Umar ni dia sengaja baca kuat biar ganggu orang tidur. Tujuannya nak suruh orang bangun sembahyang malam kau. Baik. Satu Sayyidina Umar, mari pula Sayyidina Abu Bakar, Allahu Akbar, senyap dia baca. Lalulah Nabi tanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu baca perlahan sembahyang malam ini?" "Aku tambah ganggu orang tidur." Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sengaja baca kuat nak ganggu orang. Sayyidina Umar sengaja kuat, Sayyidina Abu Bakar ngaji pelan. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Aku tambah ganggu orang baca kuat." Tidak mau ganggu orang baca kuat-kuat. Jadi dalam keadaan macam tu, Nabi pun menegur kedua-duanya. Maknanya, jangan, wahai Umar, janganlah kamu kuat sangat, dan wahai Abu Bakar, jangan perlahan sangat. Hendaklah dalam keadaan antara-antara, tidak terlalu kuat dan tidak juga terlalu perlahan. Maka sekiranya anda persoalkan bahawa Allah Ta'ala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Doa dengan rendah diri, dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka melampaui batas tersebut ditafsirkan dengan menyaringkan suara dalam berdoa. Kalau kamu kata, ayat ini pula dilarang kita baca doa kuat-kuat, saya akan jawab. Siapa kata? Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kalau kita berzikir kuat ni, kalau orang kata, "Berapa zikir kuat?" kabur ke dia, tanya Jalaluddin Suyuti, dia akan jawab. Kenapa berzikir kuat? Jadi kalau kita baca doa kuat, lepas maya doa, munajat pun doa kuat, kenapa baca kuat? Doa kuat. Saya akan jawab, kata Jalaluddin As-Suyuti. Bukan saya kata, Jalaluddin As-Suyuti akan kata, dalam kitab Haqaiq Tasawuf dia akan bahas. Maksud dia begini mengenai boleh berzikir kuat, boleh membaca doa dalam keadaan kuat. Jadi persoalannya, biarlah apa yang kita buat ni adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan sebagai pengabdian bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا حكما طيبا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين